جد
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan di mana sahaja berada, alhamdulillah kita masih diberi peluang kesempatan oleh Allah untuk bersama pada hari ini. Hari ini hari Selasa 7 Safar tahun 1443 Hijriah bersamaan 14 September 2021 Masihi. Kita nak sambung seterusnya masih dalam surah Al-Jin. Banyak lagi kita nak bincang tentang jin ni, tentang apa kelemahan-kelemahan manusia yang perlu kita ketahui sebab melibatkan diri kita. Kelemahan yang menyebabkan jin boleh mengganggu, mengacau kita, dan bagaimana cara untuk merawat orang yang terkena sihir. Yang sebelum tu dah kita beritahu, kalau belum kena sihir macam mana langkah penjagaan, selepas kena sihir itu macam mana. Jadi untuk hari ini kita nak sambung ayat 18, insyaAllah sampai ayat berapa, ayat 20 atau ayat 21. Itu berhubung dengan masjid ini adalah milik Allah. Jadi dikaitkan dengan masjid sebab tempat ibadat di mana manusia ataupun jin hanya beribadat kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Dan bahawasanya masjid-masjid itu untuk beribadat kepada Allah semata-mata, maka janganlah kamu seru. Fala tad'u, masru maksud janganlah kamu menyembah, seru dan sembah sesiapa pun bersama dengan Allah. Maksudnya jangan kamu menyekutukan Allah dalam ibadat. Wa annahu lamma qama 'abdullah, dan bahawasanya setiap kali hamba Allah, maksud hamba Allah Taala di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali Nabi bangun untuk beribadat, kadu, hampir-hampirlah jin itu yakunu alaihi libada. Jin itu datang mengerumuni, mari apa dia, likung, pakat khumung habis. Bila Nabi bangun untuk berdiri solat, mengerjakan ibadat, hampir-hampirlah mereka itu berasak-asak menidih satu sama lain untuk tapi sebab tak nampak lah. Kalau nampak tu tak tahulah macam mana.
Kul katakanlah innama ad'u rabbi, bahawa sesungguhnya aku hanyalah beribadat kepada Tuhanku. Ad'u, seru maksud seru di sini berdoa, beribadat. Termasuk beribadat kepada Tuhanku dan aku tidak mempersekutukannya dengan sesiapa pun. Katakanlah sesungguhnya aku tidak memiliki apa-apa untuk mendatangkan kepada kamu sebarang kemudaratan ataupun sebarang kebaikan. Maksudnya Nabi sendiri tak mampu nak memberikan kepada manusia ataupun jin apa-apa yang memberi mudarat dan manfaat, yang memberi kebaikan atau keburukan, kecuali semuanya berlaku dengan izin, dengan kehendak dan kuasa Allah. Jadi di sini sekali lagi diulang tentang akidah tauhid ni yang kita dah baca di awal surah. Bila kali pertama jin mendengar Al-Quran, lalu mereka mengatakan, Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Mereka menyatakan mereka mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan dan mereka beritahu mereka beriman dengan Allah serta mereka tidak akan terlibat dengan syirik. Jadi di sini kita nak fikir bila kita tadabbur balik, kenapa di awal surah Allah Ta'ala beritahu jin isytihar, jin war-warkan bahawa mereka walan nusyrika bi rabbina, kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Sebab jin tahu dalam kalangan jin-jin yang kafir, jin yang beriman, di awal surah ni jin yang beriman, dia nak beritahu dalam kalangan jin yang kafir, kerja dia nak menyesatkan manusia melalui syirik. Kerja dia nak menyesatkan manusia melalui jalan syirik. Sebab tu diulang balik perkara ini. Itu dalam ayat berikutnya, ayat 18, diberitahu tentang masjid tadi adalah kepunyaan Allah. Maka bila buat ibadat, jangan menyekutukan Allah. Kemudian dalam ayat 20 pun disebut, beritahu manusia, beritahu jin, innama ad'u rabbi, aku hanya beribadat kepada Tuhanku dan aku tidak menyekutukan ia. Jadi persoalannya tentang akidah tauhid dan jauhi syirik. Nanti kita akan bincang balik macam mana jin akan menyesatkan manusia dengan banyak cara. Fokus dia adalah untuk menjatuhkan manusia ke dalam syirik. Baik, kita lihat ayat yang ke-18 tadi. Wa annal masajida lillah. Bahawasanya masjid ini adalah milik Allah, kepunyaan Allah, yang ini untuk khusus ibadat kepada Allah. Maksudnya jangan dilakukan dalam masjid sesuatu yang menyebabkan dia melanggar hukum hakam agama. Menyebabkan dilanggar hukum hakam agama, bahkan adab-adab dalam masjid kita kena ketahui. Apa antaranya adab dalam masjid? Ini kita nak lihat hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan adab dalam masjid. Pertama, tidak boleh melakukan urusan jual beli. Idza ra'aitumur rajul, bila kamu melihat seorang lelaki yang yabi jual. Dia dalam masjid tak boleh kita nak buat urusan jual beli. Kalau seseorang tu membuat urusan jual beli dalam masjid, dalam masjid. Kalau di luar masjid tak apalah. Maksud dalam masjid tempat yang dilakukan solat, maka katakan kepadanya, la arbahallahu tijarataka. Idza ra'aitumur rajul, bila kamu melihat seorang lelaki yang yang jual dalam masjid, katakan kepadanya semoga Allah Ta'ala tidak menguntungkan perniagaanmu dalam masjid, sebab itu urusan dunia. Walaupun kita kata urusan dunia itu taklah jatuh kepada syirik, tetapi dikira melanggar adab dalam masjid. Jangan dicampur adukkan urusan masjid yang lebih kepada urusan akhirat dengan urusan dunia. Bila dilakukan urusan jual beli, kita pun nampak sebab dia punya keuntungan untuk dunia. Soal orang tu guna harta benda dunia untuk akhirat, itu perkara yang kedua. Tapi yang jelas urusan jual beli adalah urusan keduniaan. Maka orang yang berbuat begini, Nabi ajar pula supaya kita yang melihatnya, bila kamu melihat sesiapa yang jual ataupun yang membeli dalam masjid, katakan kepada mereka itu, la arbahallahu tijarataka. Allah Ta'ala tidak menguntungkan perniagaanmu. Dan bila kamu melihat man yanshudu fihi dhalatan, seseorang yang melaung-laung duk cari barang yang hilang.
bawa barang-barang hilang, maka katakanlah semoga Allah Ta'ala tidak kembalikan kepada kamu. Tapi kalau hilang kunci memang kena carilah. Kita datang dengan motor, dengan kereta, nak balik, tertinggal kunci kita kat tiang masjid. Kita carilah. Cuma kita tak boleh bising. Sebab yang syudu tu mana kita mewar-warkan, menjerit melaung. Tapi yang pentingnya urusan dunia nombor satu di sini adalah ya tak dalam masjid, adabnya tak boleh buat urusan jual beli. Urusan jual beli. Kadang-kadang ada setengah ustaz datang ceramah masjid, dia iklan produk-produk dia. Ini sangat tidak sesuai lah. Kalau dia nak cerita tu, cerita di luar masjid. Tapi kalau cerita luar masjid, dia kata ramai pula orang tak dengar, tak tahu. Jadi sebenarnya urusan jual beli memang tak berlaku dalam masjid. Dia cuma mewar-warkan. Tapi menjadi wasilah kepada berlakunya urusan jual beli. Tapi diberitahu dalam masjid. Jadi sebaiknya kalau ada kepentingan dunia, elakkan. Itu yang pertama, tentang adab dalam masjid. Mungkin tak ada bicara sebelum ni, bila seseorang nak masuk ke masjid, pastikan dia punya badan dia tidak berbau, mulut dia tak berbau supaya tidak menyakiti orang lain. Kerana Nabi berpesan, fa innal malaikata, kerana malaikat juga tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat juga turut merasa disakiti kerana perbuatan manusia yang menyakiti orang lain. Contohnya larangan yang kita dah sentuh sebelum ni dalam hadis yang lain. Orang yang makan bawang, bawang merah, bawang putih, bawang atau makanan yang ada raihah karihah, bau yang kuat, bau yang menyakiti orang lain, maka dia ditegah masuk ke masjid kecuali bau yang kuat tadi dihilangkan dahulu. Itu di antara adab dalam masjid. Termasuklah orang yang berjunub. Orang yang berjunub tak boleh masuk dalam masjid kecuali sekadar untuk melintas. Melintas tu maksudnya sebab ada urusan, itu termasuk adab. Kita lihat dalam ayat 43 surah An-Nisa, muka surat 85. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu hampiri ibadat salat. Itu jangan salat dalam keadaan kamu mabuk. Apa dia mabuk? Mabuk ni orang yang akal dia macam tak waras sepenuhnya. Seumpama orang yang gila lah. Sukara, mabuk. Ayat ni ada kaitan dengan sahabat yang semasa ni belum diturunkan ayat yang mengharamkan arak 100%. Ada sahabat yang minum arak, bila salat, mereka salat dalam keadaan mabuk, menyebabkan mereka tersilap dalam bacaan dalam salat. Jangan salat dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu apa yang kamu katakan, apa yang kamu baca. Begitu juga orang yang berjunub pun sama juga, tak boleh salat kecuali dia sudah mandi ataupun sudah bersuci bersih. Illa abiri sabil, kecuali kalau sekadar untuk dia melintas sahaja. Ni kalau ada urusan untuk masuk ke masjid ataupun masuk pintu ni terus keluar. Dia tak boleh duduk dalam masjid. Kecuali sekadar untuk melintas sahaja dalam masjid. Sehinggalah hatta tartasilu, sehinggalah kamu bersuci, ini mandi. Ini salah satu adab lah yang perlu kita tahu. Kemudian untuk masjid ini juga disebut dalam surah An-Nur. Allah Ta'ala memberi keizinan untuk masjid itu sebab masjid ini satu syiar. Bila disebut masjid, kita tahu masjid ini satu syiar. Tapi masjid ini kalau kita belajar banyak dalam hadis-hadis, tak digalakkan kita menghias masjid. Tapi antara syiarnya adalah dibenarkan untuk ditinggikan binaan masjid. Ditinggikan binaan masjid dan dalamnya bukan setakat dilakukan salat, ada program-program untuk diimarahkan masjid. Kita lihat dalam ayat surah An-Nur, ayat yang ke muka surat 354, ayat 36. Ini sebelum kita masuk dalam tajuk berkenaan dengan jin, ini tentang masjid. Sebab jin pun masuk masjid juga. Kalau timbul soalan, jin masuk masjid tak? Memang jin masuk masjid.
Kita dah baca itu hadis apa? Hadis Abu Darda yang jin ganggu Nabi solat. Masa tu Nabi solat dalam masjid. Mana dia orang pun boleh masuk masjid. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuh. Dalam buyut merujuk kepada rumah-rumah ibadat, masjid-masjid lah yang Allah Ta'ala izinkan, diperintahkan supaya dimuliakan, supaya turfa' diangkat binaannya ataupun dimuliakan kedudukannya, disebut dalamnya nama-nama Allah dan bertasbih di dalamnya oleh orang-orang yang beribadat pagi dan petang. Mereka memuji Allah. Siapakah orang yang duduk dalam masjid untuk beribadat ini? Iaitu rijalul la tulhihim tijarah. Ini sifat orang yang mengimarahkan masjid. Mereka itu tidak dilekakan oleh urusan perniagaan. Walaupun mereka sibuk dengan perniagaan di luar masjid, tapi bila tiba waktu solat, mereka ke masjid untuk solat. Ini cerita masjid ni cerita yang menyedihkan sekarang sebab kita masih belum diizinkan untuk ke masjid dalam suasana COVID-19 ni lah. Memang kita terpaksa terima dugaan ini dengan hati yang berat. Saya bertugas sebagai imam, kita pergi ke masjid tapi hak ada di masjid 2-3 orang saja. Kita nak buat macam mana? Kita menelan segala kepahitan ini. InsyaAllah kita harap penyakitnya Allah Ta'ala angkat dalam tempoh yang terdekat dan kita boleh sama-sama mengimarahkan masjid. Baik yang ke masjid ini lelaki-lelaki yang tidak dilekakan oleh perniagaan dan tidak pula baik jual beli. Kenapa Allah Ta'ala sebut perniagaan dan jual beli untuk dikaitkan dengan masjid? Sebab inilah pekerjaan yang paling banyak menyebabkan manusia jadi leka. Perniagaan dan jual beli ini suatu pekerjaan yang banyak memberi betul keuntungan dunia, yang paling banyak melekakan. Maksud leka ni bahasa Kelantan kata jadi galik, galik jadi hanyut. Waktu zuhur dah banyak dah, waktu asar nak habis dah, jadi kita menjadi leka. Adapun orang-orang yang betul-betul mengingati Allah, bila tiba waktu salat, mereka salat. Walaupun banyak urusan yang dikaitkan dengan perniagaan dan jual beli, semua itu tidak menghalang mereka untuk melaksanakan kewajipan sebagai hamba Allah. Dan mereka tetap mendirikan salat, mereka menunaikan zakat. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Kerana mereka takut pada hari di mana terbeliaknya, terbeliaknya segala hati-hati dan pandangan mata manusia. Maksudnya hari kiamat lah. Takut pada hari kiamat, lalu mereka bersedia di dunia dengan amal ibadat yang secukup dan sebaik mungkin. Baik, Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair berhubung dengan ayat inilah, ayat 18 surah Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bila tu ayat ni, jin berkata kepada Nabi SAW, bagaimanakah caranya kami masuk masjid bersama denganmu sedangkan kami jauh daripadamu? Jin pun minta kebenaran nak masuk masjid juga. Dan bagaimana kami dapat mengerjakan salat bersamamu sedangkan kami jauh daripadamu? Akhirnya tunggulah ayat. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Tunggulah ayat ni. Jadi berdasarkan riwayat yang disebut oleh Ibnu Jarir, dia menukilkan daripada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini bukan sahabat, ya, seorang tabi'in yang sangat terkenal. Sebagaimana Sa'id Al-Musayyab dan ramai lagi tokoh-tokoh tabi'in yang lain. Jadi berdasarkan riwayat ni, bolehlah salat di mana-mana masjid sekalipun. Tak semestinya kata jin tu kena solat di masjid yang Nabi ada di situ. Masjid mana sekalipun boleh mereka solat. Dan yang specialnya, yang menariknya, tidak disyaratkan untuk kita, kalau kita bermusafir lah, untuk solat sehingga tepat yang dinamakan masjid, musalla kita solat. Sebenarnya kita boleh solat di mana-mana tempat yang kita lihat bersih. Ataupun tak boleh tepi tengah jalan, tak boleh lah tepi-tepi jalan. Kalau kalau
kalau antara Mekah dan Madinah, biasa kalau kita perjalanan kita tu dah masuk maghrib, kita akan tengok ada kereta-kereta yang singgah tepi jalan, dia solat dulu. Dia solat dulu tepi jalan, mungkin dihapus sejadah, solat dengan anak dia, dengan isteri dia ada. Kita biasa melihat begitu. Jadi tak nanti kau kena jumpa masjid dulu untuk berhenti. Jika keadaan di tepi jalan itu dilihat sesuai dan munasabah untuk solat, bersih dan tidak membahayakan, maka boleh solat. Sebab Nabi dah beritahu apa dalam hadis, Nabi kata, Allahu Akbar. Apa dah hadis itu bermula dengan u'titu khamsan. Adalah hadis sahih Bukhari. Ini bab masjid ni. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. U'titu, diberikan kepada aku 5 perkara. Nabi kata diberi kepada dia 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari kalangan Rasul terdahulu. U'titu khamsan. Apakah perkara yang pertama? Iaitu ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. U'titu khamsan. Kha. Okey, rasa dah cukup dah, sin bukan shin. Cukup dah, boleh dia saja jumpa dah. U'titu khamsan, diberi kepada aku 5 perkara yang tidak diberikan kepada yang lain. Lam yu'tahunna ahadun qabli. Diberikan kepada aku 5 perkara yang tak pernah diberikan kepada seorang nabi sebelumku. Antaranya nusirtu birru'bi masirata syahrin. Diberi kemenangan kepada aku dengan rasa ar-ru'b, dengan rasa gerun, takut dalam hati musuh, walaupun perjalanan sejauh sebulan. Musuh ni mendengar tentera Islam nak pergi ke tempat mereka, dan mereka dah rasa kecut perut dah, takut dah, ketal lutut dah. Itu kelebihan yang Allah Taala berikan kepada Nabi SAW. Pertamanya, nusirtu, aku diberi kemenangan dengan birru'bi, dengan perasaan gerun. Itu dalam hati musuh. Bila Nabi nak pergi satu tempat, musuh dah tahu, musuh tu rasa cemas. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, ju'ilat liyar ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini bagiku sebagai masjid. Maknanya mana-mana tempat kita pergi, kita boleh solat. Masjid maknanya tempat sujud. Masjid ni isim makan daripada sajadah yasjudu, sujud. Masjid maknanya tempat sujud. Bila kita bina tempat untuk solat, maka kita panggil masjid. Kalau sebut musalla, maknanya tempat solat. Samalah. Tempat solat, sebab dalam solat kita sujud. Dan dijadikan tanah itu juga tahura, suci bersih. Maknanya kita boleh bertayamum bagi orang yang tak jumpa air untuk bertayamum. Jadi hadis ini juga membawa suatu hukum keharusan tayamum yang disebut juga dalam Al-Quran dalam ayat yang keberapa, yang ke-6 suratul Maidah. Mana-mana lelaki di antara umatku yang telah sampai waktu salat, maka falyusalli, dia boleh salat. Nabi kata falyusalli, boleh salat. Kali ini contohnya kalau orang yang bermusafir lah. Musafir bawa kereta jauh. Dia kata ni waktu ni dah macam mana nak habis dah. Kita ni belum salat lagi. Yalah, kita boleh sama ada kalau musafir kita boleh qasar ataupun kita boleh jamak, boleh himpunkan salat. Tapi kalau kita nak segera salat, bila dah tengok boleh singgah, kita singgah. Cuma kalau tak jumpa masjid, tak jumpa juga, dan kita bimbang waktu salat dah berakhir, kita boleh salat di mana-mana asalkan tempat tu sesuai untuk salat. Tapi kita di Malaysia tak ada masalah. Kita berjalan, insya-Allah kita akan jumpa mana-mana tempat untuk kita singgah ada masjidnya, insya-Allah. Kemudian yang keempat, Nabi kata uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagi aku harta ghanimah, harta rampasan perang. Sebab nabi-nabi terdahulu bila berperang dengan musuh, bila kalah, harta yang dibawa oleh pihak musuh dikumpulkan satu tempat kemudian dibakar. Tapi untuk kita, untuk umat Nabi SAW, jika berlaku peperangan dengan orang-orang kafir, apabila mereka kalah, harta mereka diambil dan dijadikan milik kita, bukan dikira curi. Sebab memang begitu, uhillat, dihalalkan bagiku untuk mengambil ghanaim, harta rampasan perang daripada pihak tentera musuh. Dan akhir sekali Rasulullah beritahu, kanan nabiyyu, seorang nabi itu yub'atsu ila qaumihi khassah, diutuskan mereka kepada kaum mereka secara khusus.
tetapi wa bu'istu ilan nasi kafah. Diutuskan aku kepada manusia seluruhnya, dan akhir sekali wa u'titu asy-syafa'ah, diberi kepada aku kuasa syafaat, iaitu aku diizinkan untuk menolong umatku dan juga manusia secara umum di pada mahsyar. Jadi kita nak ambil salah satu dalam hadis ni ialah di mana-mana tempat kita pergi, kita boleh solat sebab dia dianggap sebagai masjid. Tak nanti kau kena jumpa masjid. Ada setengah orang tak faham, dia jalan-jalan jauh, oh kita nak solat macam mana, masjid tak ada ni, tak jumpa. Sebenarnya kita kata boleh solat jika dilihat ada tempat yang sesuai, tempat tu bersih, tidak bahaya, okey kita boleh solat, bergantung kepada keadaan. Baik, kita nak terus dalam ayat yang sama disebut fala tad'u ma'allahi ahada, ni yang besar ni. Janganlah kamu menyeru, iaitu janganlah kamu beribadat bersama dengan Allah itu akan yang lain. Dalam solat, okeylah lillahi ta'ala, kerana Allah. Dalam puasa pun lillahi ta'ala. Dalam ibadat lillah. Tapi bila masuk dalam urusan lain, contohnya yang kita dah bincang dalam ayat yang ke-6 hari itu, surah Al-Jin. Ada lelaki-lelaki di kalangan manusia yang minta pertolongan dengan lelaki di kalangan jin. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ini ada kaitan dengan ayat yang ke-6. Ayat 18 ni ada kaitan. Kita tengok ayat ke-6. Surah yang sama, surah Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahawasanya ada beberapa lelaki di kalangan manusia minta perlindungan dengan lelaki-lelaki di kalangan jin, maka menambahkan kejahatan. Ini menyebabkan jatuh kepada syirik. Maka diingatkan di sini fala tad'u ma'allahi ahadan. Kita lihat satu ayat lain yang ada persamaan dengan ayat ni dalam dalam surah surah Yunus. Surah Yunus, di akhir surah Yunus, muka surat 220. Ayat 106. Muka surat 220 dalam surah Yunus, bawah sekali ayat 106, bawah sekali. Wala tad'u juga. Wala tad'u min dunillah. Janganlah engkau ya Muhammad sembah ataupun memuja, meminta kepada yang lain selain daripada Allah. Jangan minta, jangan seru, termasuk seru. Sebab ni dia membawa kepada syirik lah. Tapi mustahil lah berlaku kepada Nabi. Bila Allah Ta'ala perintah kepada Nabi begitu, mana perintah ni juga kepada kita sebagai umat dia. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Janganlah kamu sembah, janganlah kamu menyeru, meminta kepada yang lain selain daripada Allah. Yang mana hak kamu minta tu ma la yanfa'uka, tidak mendatangkan faedah, manfaat kepada kamu, dan tidak memudarat, tidak boleh mendatangkan mudarat, bahaya kepada kamu. Kalau kita ada masalah, kita hanya minta kepada Allah. Sangatlah pelik bila ada orang yang zaman sekarang ni lah. Nak kata orang biasa pun kira orang alim juga, tak tahulah. Alim setara mana tak tahulah. Bila dikatakan kalau dalam kesusahan, sebutlah nama gini-gini, nama guru dia. Kita kata mana boleh macam tu, itu dah jatuh kepada menyeru kepada selain daripada Allah. Tidak boleh digunakan apa yang disebut rijalul ghaib, orang-orang yang ghaib. Walaupun mungkin orang tu kita kata masih hidup di tempat lain, kita hanya minta kepada Allah. Dan ini sangat penting sebab setiap hari kita salat, ni masalah kita salat, kita baca Fatihah, tapi kita tidak betul-betul faham ayat dalam surah Fatihah tu. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kita menyatakan kepada Allah, hanya kepada engkau yang kami sembah ya Allah. Tidak cukup na'bud wa iyyaka, hanya terhadap engkau sahajalah. Nasta'in, kami minta pertolongan. Maksud minta pertolongan dalam perkara yang makhluk tak boleh tolong. Ni susah aja, serulah nama sekian nama. Kita pun rasa pelik juga. Jadi yang kita hanya minta kepada Allah, seru nama Allah. Qul Allah awida'ur rahman. Dalam doa kita hanya sebut nama Allah. Itu jelas dalam Quran.
yang kita boleh tengok satu lagi dalam ayat di akhir surah Al-Isra. Akhir surah Al-Isra ayat 110 muka surat 293. Muka surat 293. Qul Allah awina'ur rahman. Kul, katakanlah. Uda Allah. Berdoalah kepada Allah. Maknanya mintalah kepada Allah. Serulah nama Allah. Katakanlah ya Muhammad, beritahu manusia, uda Allah, serulah nama Allah. Seru di sini doa ni. Kita minta dalam doa kita Allah dengan nama Allah. Awid Ar-Rahman, ataupun kita seru, kita sebut nama Allah yang lain. Ar-Rahman pun boleh juga. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Mana-mana sahaja nama Allah yang kamu seru, yang kamu minta kepada dia dengan nama itu, maka bolehlah. Kerana bagi Allah al-asma'ul husna. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang terbaik. Dia timbul sebab kepada turunnya ayat ni, sebab bila kadang-kadang Nabi berdoa, Nabi kata ya Allah, kemudian Allahumma, kemudian ya Rahman, ya Rahim. Jadi orang-orang kafir musyrik bila dengar dia kata, tengok Muhammad kata dia mengajak Tuhan yang satu, tapi disebut banyak nama, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar. Allah Ta'ala nak beritahu dia ada banyak nama sebab dia memiliki banyak sifat kesempurnaan. Jadi Allah Ta'ala ada banyak nama. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah ada nama-nama yang terbaik, maka mintalah kepada Allah dengan nama itu. Jangan minta dengan nama yang lain. Kalau minta nama yang lain, memang salah tu. Fala tad'u ma'allahi ahada. Kembali kepada persoalan tadi. Kemudian kita lihat ayat yang berikutnya, sebab masa kita pun cepat berlalu ni, dah 7 suku dah. Banyak lagi kita nak kongsi di sini. Wa annahu lamma qama Abdullah, bahawasanya setiap kali bangunnya hamba Allah. Maksud hamba Allah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila setiap kali Nabi bangun untuk beribadat, baik timbul persoalan, kenapa Allah Taala sebut Nabi dia dengan Abdullah dalam ayat ni? Dalam ayat ni. Ini yang kita nak fikir bila kita baca, kita faham dah terjemah ayat, pengertian, kita nak tadabbur. Kenapa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dalam ayat ni dengan Abdullah? Tak dikata wa annahu lamma qama Rasulullah yad'u. Kenapa tak kata Rasulullah? Kenapa kata Abdullah? Sebab nak beritahu golongan jin, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah yang sangat tinggi makam ubudiyah. Makam pengabdian diri kepada Allah tu sangat tinggi. Makna Nabi ni bukan setakat menyembah Allah, Nabi ni jauh daripada syirik. Maka dipesan kepada jin, jangan terlibat dengan syirik. Jadi masalah manusia pula mensyirikkan Allah sebab gisain dengan jin, minta tolong dengan jin, bukan minta tolong dengan Allah. Menggunakan perantaraan jin dalam perkara yang tidak harus untuk mereka berbuat begitu. Maka jin menambahkan kepada mereka kejahatan. Khususnya minta tolong. Berasa cemah, berasa takut, duduk tempat-tempat gelap, tempat yang menyeramkan. Minta, biasa kalau orang Melayu dia guna istilah, wahai tok nenek tu maksud dia jin lah. Anak cucu nak lalu sini, contoh jangan ganggu ya. Itu yang jin suka tu. Sepatutnya kita bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, lepas tu bismillah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Sebut nama Allah. Jangan minta dengan jin. Nabi SAW seorang yang tinggi makam ubudiyah. Maka sebab itu disebut Abdullah, hamba Allah itu Nabi Muhammad. Bahkan disebut dalam ayat berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj pun sama juga. Subhanallazi asra bi'abdihi, hamba juga. Jadi bila Nabi bangun tu solat, kadu, hampir-hampirlah. Kadu daripada kalimah kada ya kadu, hampir-hampirlah mereka itu datang kepada Nabi dengan libada. Libada menggambarkan keadaan yang berasak-asak, mengerumuni, mai khumung. Kita pun ialah tak boleh nak bayangkan macam mana sebab kita tak nampak. Kalau kita ni, ialah kalau ada seorang yang terkenal, biasa kita tengok orang tu dalam TV, ahli politik ke, artis ke, orang pun pakat likung. Kita pun tupai sekali nak tengok. Biasa tengok dalam TV, nak tengok live depan mata ni. Orang ramai likung mungkin siapa jatuh sebab dah berasak-asak.
Tapi ini alam jin ni kita tak nampak lah bagaimana situasi yang sebenar. Jadi nak beritahu ramainya jin itu datang untuk mendengar bacaan Quran yang Nabi baca dalam solat tu ya bendanya. Hampir-hampirlah mereka menindih satu sama lain sebab terlalu banyak. Kerana untuk teruja untuk mendengar apa yang Nabi bacakan dalam solat. Baik, di sini Ibnu Katsir kata ada 3 pendapat. Mereka yang datang mengerumuni Nabi ini jin. Pertamanya jin. Pendapat yang kedua, mereka ini adalah sahabat. Kita sebut ringkas je. Pendapat kedua mengatakan sahabat-sahabat Nabi. Dan pendapat yang ketiga adalah bangsa Arab. Bangsa Arab itu sendiri. Ataupun boleh jadi juga jin yang bersama dengan manusia. Umum lah. Pendapat yang ketiga tu lebih umum. Sama ada hak datang libada, datang mengerumuni Nabi tadi, bangsa Arab. Ataupun jin yang turut bersama dengan manusia dalam masjid ketika Nabi salat. Dan untuk pendapat yang ketiga, maksud datang mengerumuni ni kalau bangsa Arab ni orang-orang kafir dari kalangan Quraisy, bangsa Quraisy yang mahu mahu menyekat. Mengerumuni di sini maksud kalau boleh nak halang, nak sekat. Iaitu maksudnya Hasan Basri mentafsirkan ayat ketika Nabi bangun untuk beribadat, hampir-hampir sahaja mereka mendesak-desak mengerumuninya. Ada tafsiran sebut itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin menyeru kepada kalimah tauhid la ilaha illallah, mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang satu, maka hampir sahaja bangsa Arab berpakat untuk memusuhinya. Ini pendapat Hasan Basri dipetik dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi maksud yakununa alaihi libada tidak hanya sekadar jin saja, dia kata termasuklah bangsa Arab yang cuba untuk sekat. Bila dia sebut gini, kita teringat kepada hadis riwayat Abu Daud daripada Sauban radhiyallahu anhu, di akhir zaman nanti, kita pun dah di akhir zaman nanti, kita pun dah berada di akhir zaman dah ni. Bukan nak nanti, lambat lagi dah berada di akhir zaman. Antaranya Nabi sebut apa dia? Tada'a yushiku an tada'a alaikumul al-umam. Hampir-hampirlah umat manusia. Jadi bila Hasan Basri sebut begini, kita teringat kepada satu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan keadaan umat Islam di akhir zaman. Yushiku an tada'a alaikumul umam. An tada'a alaikumul umam. Hampir-hampirlah datang melingkungi, mengerumuni, likung, berasak-asak kepada kamu oleh umat manusia. Jadi tafsiran yang diberikan oleh Hasan Basri tentang ayat ni memang tak jauh daripada hadis ni. Kalau nak kata jin saja, tidak jin, ya. Bila maksud bangun, kalau kata bangun salatlah. Tapi hak lebih umum ialah bila bangkitnya Nabi untuk berdakwah, dan bila ada umat Islam yang bangkit untuk berdakwah, segala bangsa-bangsa di dunia marah. Sebab apa? Sebab kita bawa suatu akidah yang bercanggah dengan pegangan sesat mereka. Yushaku an tada'a alaikumul umam. Hampir-hampirlah umat-umat manusia datang untuk tada'a, untuk likung, untuk mengerumuni, untuk apa dia lagi, berasak-asak, kepung kamu. Macam datang untuk kepung. Sebagaimana tada'a al-akalah. Al-akalah ni dia jamak kepada al-akilun, boleh juga. Sebagaimana datang melingkungi orang-orang yang makan. Al-akilun, al-akalah ni orang yang makan. Ialah kalau ada satu qas'ah, satu hidangan, ya biasa orang Arab ni dia makan dalam talam, satu bekas bulatan. Kita kata talam ni mungkin boleh makan 8 orang, 10 orang, semuanya sudah bersedia untuk mengambil apa dalam bekas tu. Ni biasa kalau kita ada buat pertemuan apa kawan-kawan, makan dalam talam, macam jemaah tabligh, makan dalam talam, nasi Arab.
Tapi biasa sedap orang kata Thailand ni nasi Arab lah. Nasi mendi ke, letak ayam kambing. Begitulah gambar yang Nabi kata. Lalu sahabat faham Nabi sebut ni. Umat manusia akan mengerumuni kamu. Maknanya kita ni diancam oleh segala musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, amin killatin bina. Adakah sebab killah, kurangnya kita ni umat Islam ni tak ramai di akhir zaman? Nabi kata, la, tidak. Walakinnakum wutha'un ka wutha'is sail. Tetapi kamu ketika itu seperti wusa'. Apa dia wusa'? Wusa' ni benda-benda yang dihanyutkan oleh air. Biasa kalau berlaku banjir, kita tengoklah. Kalau di Kelantan ni bulan Disember, bulan November, bila hujan lebat, pergi tepi sungai Kelantan, tengok air besar. Orang Kelantan kata banyak khapoh-khapoh hanyut, sampah sarap, ranting kayu. Itulah hak hanyut dia aja terpanggil rusak. Bahan terbuang yang dihanyutkan oleh air. Kawusa isail, seperti benda-benda yang dihanyutkan oleh air yang mengalir. Maknanya kita ramai, bukan kita tak ramai, tetapi Allah Ta'ala tarik kehebatan kita. Tunza'u al-mahabah min qulubi aduwikum minkum. Dicabut rasa kehebatan daripada hati musuh kamu terhadap kamu. Pihak musuh tak rasa takut. Tengok kita ramai tapi tak takut. Rasa kehebatan tak ada. Jadi bukan salah musuh, salah kita. Dicabut kehebatan itu sebab salah kita. Hak itulah dicabut kehebatan, puncanya salah kita kerana ada sebab. Sebab yang Nabi kata di sini, yudha' fi qulubikum, lalu diletakkan dalam hati kamu penyakit al-wahnu. Penyakit wahan. Ditimbul hadis ni sebab tu bila timbul penyakit virus corona ni, adalah orang kata, dia kata corona virus ni bermula daripada wilayah Wuhan di China. Dalam hadis Nabi sebut Wuhan. Beza baris je. Itu Wuhan. Ni Wuhan, al-wahnu. Kita kata sini bukan Wuhan, al-wahn, wahn. Lalu sahabat tak faham. Kadang-kadang sahabat orang Arab juga, orang Arab sama Arab pun tak faham istilah. Dia kata, wamal wahnu. Apa dia pula al-wahnu? Soalan mereka tak pernah dengar istilah ni. Nabi kata maksudnya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini peringatan untuk kita. Kerana ada sifat cintakan dunia dan bencikan mati. La haula wala quwata illa billah. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia, bencikan mati menyebabkan kita dimasuki penyakit al-wahan sebelum datangnya coronavirus daripada wilayah Wuhan. Wilayah yang dikatakan mula-mula tercetusnya merebaknya virus ini seluruh dunia mari daripada Wuhan, China. Tapi dalam hadis Nabi sebut nama ada al-wahan. Itu penyakit. Cintakan dunia dan penyakit ni jauh lebih bahayalah daripada apa-apa virus yang ada di dunia. Ini salah satu tafsiran. Baik, kita nak sambung seterusnya. Kul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Katakanlah aku hanya menyuruh pada Tuhanku dan aku tidak menyekutukan ia dengan yang lain. Ini sebagai suatu taukid bahawasanya dalam soal beragama kita mesti hanya meminta kepada Allah. Minta, ad'u di sini berdoa maknanya menyembah. Sebab bila kita solat, dalam bahasa Arab, as-salatu lughatan mana ad-du'a. Solat ni maknanya doa. Kita minta apa-apa dalam doa kita untuk kebaikan hidup dunia dan akhirat, kita hanya minta kepada Allah. Permintaan hanya kepada Allah. Tak boleh minta kepada makhluk. Soal nak tawassul dalam doa, itu dia ada 3 sahaja yang disepakati oleh ulama. Tawassul ni maknanya kita menggunakan perantaraan dalam doa, iaitu pertama kita bertawassul dalam doa dengan nama-nama Allah. Itu jelas berdasarkan ayat yang kita baca tadi di akhir surah surah Al-Isra. Kita boleh menggunakan nama-nama Allah, itu yang paling baik dalam tawassul kita. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama-namamu, bi asma'ikal husna wa sifatikal ulia. Maka kita sebut nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Jabbar. Yang kedua, kita boleh bertawassul dengan amalan soleh. Itu ada dalam hadis Sahih Bukhari. Contohnya, Ya Allah, aku telah hafal surah Yasin, aku dah ingat 83 surah Yasin, maka dengan usaha aku menghafal surah ini, dengan beberapa amalan soleh yang aku lakukan, permudahkanlah hajatku ini. Kita pun sebutlah hajat kita apa dia.
hajat kita. Contohnya kita nak sembuh daripada penyakit, kita nak minta hidup kita ni jauh daripada gangguan makhluk yang jahat, hidup kita ni rasa tenang, walaupun hidup kita ni banyak ujian, tapi kita boleh hadapi ujian tu dengan hati yang kuat, dengan semangat yang kuat. Dalam doa kita boleh bertawassul dengan amalan soleh kita. Dan yang ketiga, kita bertawassul melalui doa orang soleh yang masih hidup. Kita jumpa seorang yang alim, orang yang soleh, minta tuan guru, ustaz, pak kiai, kalau Indonesia dia kata pak kiai, minta tolong doakan untuk saya. Tapi kita tak boleh pergi ke kubur pak kiai yang dah meninggal, orang alim yang dah meninggal, pergi kubur dia, wahai tuan guru, saya tahu tuan guru seorang yang alim, tolong doakan untuk saya. Tuan guru tu dah meninggal dalam kubur, itu tak boleh. Dia mesti tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Syarat dia. Itu dalam bab doa. Kita bimbang kalau tak kena cara, nanti jatuh kepada syirik. Itu kita bimbang. Maka kita kena berhati-hati. Sebab nas Quran jelas sebut, Qul innama ad'u rabbi. Kemudian ditaukidkan, diperkuatkan. Aku tidak sekali-kali menyentuhkan dia dengan sesiapa pun dalam doa, dalam ibadat, dalam permintaan tadi. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu. Saya nak sambung tentang apa dia ni, tajuk yang terakhir sebenarnya saya beritahu antara tipu daya syaitan. Kita petik dalam kitab Ighathatul Lahfan semalam. Ibnu Qayyim menyebut apabila manusia melakukan beberapa perkara yang salah, contoh dalam kehidupan seperti terlibat dengan riba, lalu dikatakan faedah adanya aktiviti seperti ar-ruqasu, tarian, al-ghina, nyanyian, buat patung, at-tamsil, lakonan drama, semua itu seolah-olah dibolehkan atas nama fannan, fan, seni. Bahasa Arab sebut fan. Al-fannu min fununil hayah, salah satu seni daripada seni kehidupan. Maka seolah-olah perkara yang salah itu dianggap tidak salah. Kemudian antara lain, mereka mengajak manusia kepada ifrat dan tafrid. Ini saya petik dalam buku tulisan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, bertajuk Alam Jin dan Syaitan. Sifat ifrat, apa dia ifrat? Sifat ifrat ni sifat keterlaluan. Kemudian dipetik kata-kata Ibn Al-Qayyim dalam Ighathatul Lahfan juga. Apabila Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu, maka syaitan mengarahkan manusia kepada dua kecenderungan. Ini banyak isu ni dibincangkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Sama ada syaitan menjadikan manusia cenderung untuk melalaikannya. Itu tafriq. Melalaikannya maknanya untuk mengabaikannya. Tak cara langsung lah. Tak peduli. Yang kedua, atau syaitan membuat manusia bersifat ifrat, ekstrim dan berlebih-lebihan. Kalau kita yang di akhir zaman ni, sifat yang pertama tu banyak berlaku. Ketika sebelum datangnya COVID-19, kita lihat masjid kita hanya penuh ketika solat Jumaat. Kemana perginya orang kampung, kemana perginya para jemaah yang begitu ramai. Ketika solat lain, solat maghrib, solat isyak, tak penuh masjid. Gimana? Kenapa tak dapat dipenuhkan masjid ketika solat subuh sebagaimana solat Jumaat? Ini kita cerita sebelum zaman COVID lah. Sekarang COVID ni lain ceritanya. Tapi zaman-zaman terdahulu, orang-orang yang sangat teruja dan kuat beribadat kadang-kadang ekstrim. Ini dah berlaku zaman Nabi. Sebenarnya benda tu pun tak disukai oleh agama. Kita disuruh beribadat tapi dia ada kadarnya. Kadarnya mengikut apa yang Nabi tunjukkan dalam sunnahnya. Kalau lebih-lebih sangat, salah. Kita lihat hadis ni. Kadang-kadang kita rasa, apa salahnya benda baik, benda tak salah. Kita rasa tak salah, tapi perkara itu ditegur oleh Nabi menunjukkan ianya salah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi. Jaa salasatu rahtin. Begitu halus ya tipu daya syaitan, sehingga kebaikan yang kita buat, kita rasa betul, tak salah. Tapi sebenarnya tak betul. Maksud tak betul dari segi cara lah, bukan ibadat tu tak salah. Ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi. Hadis ni ada dalam Sahih Bukhari.
kalau kehendak sahabat ni tak salah, maka Nabi tak larang lah, Nabi tak tegah. Tapi bila Nabi tegur, Nabi kata tak boleh, maknanya perkara ni salah. Apa ceritanya? Menarik untuk kita lihat. Mungkin sebahagian kita dah biasa dengar hadis ni, mungkin sebahagian lagi belum pernah mendengarnya. Ja'a salasu turhatin ila buyut azwajin Nabi. Kita lihat hadis ni panjang lagi. Tengok matan ni lebih lengkap. Datang 3 orang lelaki. Adalah 3 orang datang. Boleh jadi 3 kumpulan. 1 kumpulan tak buat. Tapi ada 3 orang yang datang ke rumah isteri Nabi. Datang bagi bertanya tentang ibadat Nabi. Tanyalah macam mana. Siapa yang beritahu? Kalau tak silap, Aisyah yang beritahu. Sebab hadis ni riwayat Aisyah. Oh tak, ini riwayat Anas bin Malik. Ada riwayat lain daripada Aisyah. Kemudian bila mereka tanya tentang ibadat Nabi, falamma ukhbiruha ka'annahum taqalluha. Apabila dikhabarkan, diceritakan kepada mereka ibadat Nabi begini-begini, lalu mereka merasakan apa yang mereka buat ni sedikit. Oh, memang ibadat Nabi hebat. Nabi kan bangun, yalah, Nabi ni kuat. Nabi kuat. Bila Nabi bangun tidak berwuduk, Aisyah kata, kenapa? Nabi kata yang tidur hanyalah mata aku, hatiku tak tidur. Kita pun tak boleh nak bayangkan macam mana. Memang ibadat Nabi ni hebat lah. Tapi bila sahabat ni rasa, Nabi kalau setahun Nabi ibadat macam ni, kita kena hebat lagi lah. Kalau Nabi setahun ni, kita kena banyak lagi lah. Itu dari sudut ibadat. Baik. Lalu mereka kata, wa aina nahnu minan Nabi, setara mana jah kita ni? Itu kalau bahasa Kelantan kata, setara mana jah kita ni? Di manakah kedudukan kita jika nak dibandingkan dengan Nabi? Nabi ni dah diampunkan dosanya yang terdahulu, wa ma ta'akhir, yang terkemudian. Jadi kalau Nabi begitu hebat ibadatnya, kita mesti hebat lagi lah. Lalu kata salah seorang tu, amma ana, adapun saya, dia kata, saya akan usalli, akan salat malam, usallil lail abadan, akan salat malam selama-lamanya. Maknanya, dia tak akan tidur lah. Kalau dalam riwayat Aisyah tu, dia disebut, ana usalli wala anam, saya salat dan saya tak akan tidur. Mana sepanjang malam dia tak nak tidur, sebab nak salat. Salat sunat lah. Yang lain, yang kedua berkata, ana asumu, saya akan berpuasa ad-dahr, sepanjang hari. Sepanjang hari maknanya tiap-tiap hari. Wala uftir, dan saya tak akan berbuka. Maksud tak akan berbuka bukan tak buka puasa ketika maghribnya. Maksudnya setiap hari berpuasa. Puasa sama-sama setiap hari. Tak ada satu hari pun tak puasa. Betul kat cara macam tu. Dia ada 4 hari saja dilarang kita berpuasa. Itu pada hari raya puasa, hari raya haji, dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik 11, 12, 13. 3, 5. Dalam setahun hanya 5 hari sahaja yang diharamkan berpuasa. Hari-hari lain kita boleh berpuasa. Tapi kalau kita berpuasa terus menerus, contohnya ada setengah orang tu puasa daripada bulan Rejab, Syaban, Ramadan, maka kita mengatakan itu bukan contoh yang paling baik. Sebab Nabi tak pernah melakukannya. Jadi orang ni kata, saya akan puasa sepanjang masa, tidak akan berbuka. Yang lain pula kata, ana a'tazilun nisa, saya akan mengasingkan diri daripada kaum wanita. Mana saya nak hidup membujang. Wala atazawwaju abana, saya tak nak kahwin sampai bila-bila. Susah nikah ni. Nak jaga bini lagi, nak jaga anak lagi, nak pergi masjid tak boleh. Betul, itulah cabaran yang kita lalui. Tapi kita kena faham, adakah hidup kita akan sempurna dengan cara kita pilih begitu? Walaupun kahwin ni hukumnya adalah sesuatu yang berubah mengikut keadaan. Bagi setengah orang hukumnya sunat, bagi setengah orang hukumnya harus, bagi setengah orang hukumnya jadi wajib, bergantung kepada situasi orang tu. Ada dari kalangan ulama, Imam Nawawi tak pernah kahwin. Tapi ada sebab lah. Hal ni dia kata dia bagi alasan dia tak nak kahwin sebab dia nak beribadat sepenuhnya. Seorang tu tak nak tidur, seorang lagi tak nak berbuka, maknanya nak puasa setiap hari, seorang lagi tak nak kahwin. Lalu faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Rasulullah. Rupa-rupanya semasa mereka ni bercakap ni mungkin di luar rumah ataupun di ruang tamu ke, wallahu alam, tak diceritakan dalam hadis. Nabi ada bahagian dalam rumah dia, dalam bilik, Nabi dengar. Nabi dengar. Dengar orang Perak, orang Terengganu kata dengar. Mungkin dia orang cakap sembah ni kuat, Nabi dengar. Lalu Nabi tanya, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kamukah yang cakap begini-begini tadi? Sebenarnya Nabi bukan tak dengar, Nabi dah dengar aja, cuma dia nak pastikan lagi, betul tak kamu yang cakap begini, sebab tak ada orang lain dah.
Nabi kata ketahuilah, wallahi ketahuilah demi Allah. Nabi bersumpah demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Akulah orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepadanya. Nabi sebenarnya bukan nak tunjuk dia yang paling warak, paling bertakwa, tapi dia nak libayanil hakikah, nak menjelaskan kedudukan sebenar. Aku sebagai Rasul, sebagai Nabi, akulah yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Tetapi ada ketikanya aku berpuasa, ada ketikanya aku juga tak berpuasa. Asumu wa uftir. Usalli, aku juga salat malam. Ada waktunya wa arkudu, aku tidur. Bukannya aku salat terus menerus, ada juga waktu tidur. Dan aku juga, Nabi kata, wa atazawwajun nisa, aku juga mengahwini wanita. Aku juga ada isteri. Maka faman yarghabu, dalam riwayat Aisyah, faman raghiba. Di sini faman yarghabu an sunnati falaisa min. Ini penting. Sesiapa yang berpalinglah ia, iaitu bencinya ia daripada sunnahku, maka dia bukan di kalanganku. Laisa minni, bukan Nabi tak mengaku umat. Ni ada setengah ustaz, dia silap terjemah ataupun silap faham. Bukan mana Nabi tak mengaku umat. Nabi kata orang yang berbuat begini tidak mengikut cara beragama yang dia ajar. Orang tu masih umat Nabi, cuma cara tu tak betul lah. Maknanya agama ni kita tak boleh nak ukur dengan akal kita. Apa salahnya mana baik, apa salahnya. Kalaulah ibadat sepanjang malam itu tak salah, sudah tentu Nabi tak kata begitu. Sudah Nabi tak kata faman yarghabu an sunnati. Boleh solat malam tapi ada juga waktu tidur. Boleh berpuasa, ada juga hari tak berpuasa. Kalau seseorang tu memilih untuk hidup membujang, tak nak berkahwin, maka dia kena tanya apa sebabnya. Apa sebabnya dia memilih begitu. Tapi jangan pula dia niat untuk dia menjauhi akan sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi salat malam, salatlah tapi ada waktu tidur. Puasalah ada waktu hari berbuka. Dan Nabi juga hidup berumah tangga. Itulah kehidupan yang ideal, yang seimbang, memenuhi keperluan fitrah manusia dan juga menjaga hukum hakan dan perintah-perintah Allah. Tapi kalau tak kena cara, kita dah masuk perangkap syaitan. Walaupun dalam urusan agama, bukan urusan dunia ni, cerita ni urusan agama. Kalau tuan-tuan nak jelas lagi, saya cadangkan cari kitab Talbis Iblis. Belitan Iblis. Buku ni dah banyak diterjemah di pasaran. Paling awal diterjemah oleh Syed Ahmad Semaid. Ingat masa kita belajar di sekolah lagi dah. Kita dah lihat kitab ni, Belitan Iblis, Pustaka Nasional Singapura. Belitan Iblis, perangkat Iblis. Boleh carilah kitab tu asalnya dalam bahasa Arab, Talbis Iblis. Bagaimana Iblis, syaitan, menipu manusia dari kalangan ahli-ahli ibadat. Dengan sifat ifrat tadi, sifat keterlaluan sehingga terkeluar daripada sunnah yang sepatutnya Nabi, yang sepatutnya kita ikut apa yang Nabi ajar. Contoh yang diberikan ialah kalau kita berwuduk, dia kata basuh tu dah cukup dah. 3 kali paling banyak. Tapi syaitan mengganggu kita. Dia kata tak rata lagi tu. Dia kata tak itu lagi. Maka berlakulah. Kan penyakit ada orang setengah tu was-was. Ada satu sekolah saya bertugas dulu, kasihan pelajar tu, dia ada penyakit was-was. Letih kita nak sihat dia. Dia ambil air sembahyang, lepas ambil sembahyang dia masuk masjid, dia rasa macam tak sah wuduk dia. Dia pergi pula dekat pilih air, pipe air untuk kembali berwuduk. Subhanallah. Dia didatangi oleh syaitan yang membisikkan, wuduk kamu tak sempurna tadi, tak basuh tak rata lagi. Bila kita dah yakin rata sempurna, okey dah habis dah. Kalau datang gangguan syaitan, kita abaikan. Ada setengah orang pula ketika dia nak takbiratul ihram, dia rasa tak yakin, hingga terpaksa pula dia lafazkan niat tu gini-gini, lepas tu takbir, tak jadi pula, takbir pula. Sampai akhirnya imam dah rokok, dia masih tak jadi-jadi lagi takbiratul ihram. Sebab apa? Sebab was-was. Datang daripada was-was tadi, daripada syaitan. Sebab tu ibadat ni perlu kepada ilmu. Jangan kita hanya fikir nak beramal, sedangkan kita tidak usaha untuk tambahkan ilmu. Amal kita kena jaga, ilmu pun kita kena usaha untuk mencarinya. Baik, masa tak mengizinkan, sebenarnya banyak lagi saya nak kongsi berhubung dengan budaya syaitan yang mahu terus menyesatkan kita, tapi tak apa, kita sambung lain kali. Banyak lagi perkongsian yang kita boleh sampaikan di sini berhubung dengan
talbis iblis, tipu daya syaitan ataupun usaha mereka untuk memesongkan kita daripada jalan yang benar. Jadi kita buka untuk persoalan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa dia? Encik Baki dulu. Semalam tak sempat semalam. Oh ya. Saya tertarik juga dengar apa ni kisah apa Cikgu Makno semalam. Apa ni dia pukul ular tu, punya ular tu jin ya. Masuklah dia dalam mahkamah jin ya. Ya. Saya pun pernah juga dengar cerita macam tu kan. Sebab satu ketika tu saya pergi apa ni rumah saudara lah waris kan. Saya pun nampak ular ada di atas bumbung. Saya kata, kenapa tak katok ular tu sampai mampu? Dia selama jawab. Ular tu dah semalam lagi duduk kat situ. Dia kata ular tu jin. Saya pun terkejut sebab saya pernah dia kata kemarin saya pukul katok ular tudung dalam rumah. Di mananya ular tudung tu ada. Dia kata, dia kata kamu ni bunuh jin, dia kata. Saya tak tahu pun jin ni kan. Banyaklah kita jenis kalau kat Kelantan kalau musim tengku juga banyak ular naik kat rumah seperti ular kapal api kan. Dia menyorok dulu kan dia duduk bawah kayu api kan. Jadi persoalannya kalaulah dia tu seekor jin, kenapa dia tak menghilangkan diri? Dia tak boleh raihkan diri untuk mengelak daripada kita ni kejar dia, pukul dia. Itu satu masalah. Yang kedua, kalaulah benar dia tu seekor jin, apakah hukum kita membunuh? Adakah berdosa atau macam mana Ustaz? Itu sekian, terima kasih. Itu saja Ustaz. Ya. Masalah jin masuk dalam rumah, betul lah. Cerita tadi ialah bila sama dengan hadis yang kita dah baca sebelum ini, hadis Sahih Muslim. Kita Abu Sa'id Al-Khudri, bila Abu Sa'id beritahu dia datang ke rumah Abu Sa'id Al-Khudri yang sedang solat, tiba-tiba dia nampak benda bergerak atas bumbung. Dia tengok-tengok rupanya ada hayyah, ada ular. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri bagi isyarat kepada Abu Sa'id, tak secara lah, maknanya biarkan. Dia kata, mu tahu tak rumah depan tu rumah seorang pemuda yang dulu ketika dia balik daripada peperangan Khandaq, dia balik tengok isteri dia ada di pintu. Jadi timbul rasa cemburu, rasa nak marah. Isteri dia kata tunggu dulu. Rupa-rupanya bila dia balik, saya pun nak baca hadis pun rasa takut. Kita dah sentuh hadis ni 3-4 hari lepas. Rupanya dalam bilik rumah dia tu ada ular yang besar. Lalu dia pun ambil lembing ke apa, dia terus bunuh ular tu. Dalam hadis tu disebut, ya, hadis yang sah ya, daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tiba-tiba lepas tu ular tu mati dan orang budak muda, anak muda Al-Fatah tu juga mati. Bahkan Abu Sa'id beritahu kepada Abu Sa'id, aku pun tak tahu siapakah yang mati dahulu, hayyah ataupun amil fata. Jadi kaedahnya bila cerita ni sampai gini, maka Nabi pun beritahu, Nabi kata inna bil madinati jinnan qad aslamu. Di Madinah ada beberapa jin yang dah masuk Islam. Jadi bila fa idza ra'aitumuhum, bila kamu melihat mereka, maka maksud melihat tu masuk dalam rumah lah. Fa im badalakum, jika nyata kepada kamu mereka tak nak keluar juga setelah diberi tempoh 3 hari paling lama, maka itu dibenarkan bunuh. Tapi biasanya kalau tempat kita tak berlakulah, kita boleh panggil mana-mana pihak yang mahir dalam bidang ni untuk tangkap dia. Jadi persoalan tadi yang Cik Baki timbulkan, kenapa dia tidak bertukar rupa? Menghilangkan diri. Ya. Kenapa dia tak bertukar terus jadi jin ataupun menghilangkan diri, gaib. Sebenarnya saya sendiri pernah menghadapi situasi ni. Bila kita tengok ada seekor ular tepi tu, dia tepi pagar rumah. Taklah besar sangat. Dan tepi pagar tu adalah benda-benda lain macam ada bom monia, hak lebih-lebih tukar masa mula-mula siap rumah dulu. Kita pun cari sesuatu, kayu ke apa, cari paling sikit, tengok tak ada dah. Dalam masa 2-3 saat je, paling tak ada dah. Memang cepat. Jadi dia boleh menghilangkan diri apabila tidak ada yang melihatnya. Pandangan kita hilang sikit, dia hilang kan. Tapi bila kita nampak dia tak, itu mungkinlah dia kelemahan dia tak boleh nak tukar betul asal dia jin bila kita melihatnya. Tapi bila tak ada mata manusia melihatnya dalam masa sesaat, dia hilang terus. Cepat.
Sebab jin ni dia hampir sama dengan sihir, iaitu dia bermain dengan ilusi mata. Ya. Kalau kita baca dalam ayat berhubung dengan tukang sihir yang berlawan dengan Nabi Musa, saharu a'yunan nas, mereka mengsihirkan pandangan mata manusia. Jadi rupanya jin boleh buat juga. Sekejap je mata kita alih ke tempat lain, tengok tak ada dah. Cepat sangat. Ini teori ni digunakan oleh penerbit filem Hollywood. Bila kita tengok cerita apa Spider-Man. Sekejap Spider-Man, bila panik sikit, tengok tak ada dah dia. Cepat dia lari. Itu filem lah. Itu trik filem. Tapi begitulah juga jin. Sikit je kita panik, tengok, tak ada dah. Itu mungkin kelemahan dia dari sudut tu lah. Saya faham, mungkin tu kelemahan dia tak boleh nak tukar rupa jadi jin bila ada orang melihatnya. Mungkin. Cuma dari segi hukum, saya pun tak jumpa lagi untuk cari hukum. Cuma lebih kepada karahah. Sebab kita telah bunuh sesuatu yang tak disukai. Sebab itu diberi peluang supaya benda tu keluar paling lama dalam 3 hari. Kita jangan bunuh sebab dia adalah jin yang baik lah, jin Islam. Cuma dia tukar rupa jadi bentuk macam tu sebab begitu yang biasanya. Biasanya. Jadi tak semestinya dia jadi ular tu dia jahat. Tapi kalau dia jin yang kafir, syaitan, itu memang dia niat dia jahat lah. Cuma hukum secara jelas tu kita melihat itu satu kesalahan lah bagi orang yang tahu memang salah. Kalau orang itu tak tahu, tak tahu tu macam mana. Dia kena memohon ampun kepada Allah sebab dia telah membunuh jin Islam tanpa sengaja. Tapi kalau dia tahu tu memang salah sebab kaedahnya Nabi sebut jangan bunuh. Kan ada hadis sebut la taqtulu al-jinan, jangan bunuh jin-jin. Kecuali Nabi kata zi abtar, jin ni ada jalu belakang ekor dia, ada jin, ada mana ular yang berbisa lah. Wallah alam. Ada soalan lain? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Cikgu Nur. Ni nak tanyanya, tak tahulah sama ada betul atau tidak. Kalau dah kita pernah dengar ada orang mengandung, orang mengandung tiba-tiba hilang kandungnya dia. Betul ke tak tahulah, tapi kita pernah baca, pernah dengar. Adakah ini perbuatan jin? Nombor 1 soalan. Nombor 2, jin ni ya tidur ke tak Ustaz? Sebab gini, kadang-kadang kita bangun tengah malam lah. Masuk dalam tanah saja lah. Maya tak jadi perang situ. Bertarung. Nak tak saya, nak tak saya. Jadi, ya, selalunya itu tu kita asutan lah. Jadi dia tidur ke tak? Maksud. Terima kasih Ustaz. Apa mula-mula tadi? Sebelum GT dah apa tu? Perempuan yang mengandung tiba-tiba hilang. Perempuan mengandung tadi. Mungkinlah kita kata mungkin. Itu di antara gangguan ataupun permainan jin. Sampai dia boleh menyebabkan kandungan itu hilang. Kalau orang Melayu dia kata dilarikan oleh orang bunian. Sebab orang bunian itu mungkin nak anak, dia boleh buat lari dan berlaku. Sebenarnya benda tu berlaku dengan izin Allah. Kita pun tak tahu apa hikmahnya. Kalau lah betul berlaku, ya saya pun pernah dengar juga ada orang yang mengandung tiba-tiba didapati perut dia kepek ataupun tak ada anak dalam kandungan. Benda tu tak mustahil boleh berlaku dengan izin Allah. Walaupun kalau ikut logik ilmu perubatan moden macam tak munasabahnya. Tapi apa-apa sahaja yang berlaku di alam ini jika dengan izin Allah tidak mustahil. Baik, yang kedua, adakah jin tidur? Setakat yang pembacaan saja kita dah cari tu tak jumpa jin tidur. Masalah. Yang adanya jin ni dia boleh yatasyakkalun, boleh bertukar rupa ataupun yatasawwarun. Dia ada jenis lelaki dan perempuan. Juga disebut dalam hadis dia juga makan, minum. Sebab bila Nabi larang, Nabi kata tak boleh kamu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri sebab fa inna syaitan atau jin dia makan dengan tangan kanan. Dia makan dengan tangan kiri, tersasul pula. Sebab jin syaitan dia makan dengan tangan kiri, dia minum dengan tangan kiri. Jadi dia makan, minum, bertukar rupa. Itu kemampuan yang dia boleh buat, bergerak dengan cepat. Tapi kalau nak tidur tu tak jumpa tu. Nak ayat tak boleh lah kalau Tak apa. Ya, tak apa, kita cari lain kali. Setakat ni tak jumpa hak kata jin tu
tidur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya salam. Saya daripada Kuala Lumpur. Ya, saya nak tanya Ya, Wan tentang Mahmud ya. sunnah Nabi tadi lah, puasa tadi. Kan saya ada terdengar juga kata Nabi kata puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari tak puasa. Ya. Dan Bukan. Nabi dikabarkan juga Nabi hanya berpuasa Isnin Khamis. Kalau kita pertama kali yang mana satu lebih kita nak ikut. Yang keduanya kalau kita puasa hari satu puasa, satu tak puasa, jadi kita akan tertinggal Khamis dengan Isnin tu 2 kali dalam sebulan. Yang mana lebih baik pada umat kita sekarang, pada kita sekarang lah. Macam mana kita nak buat? Yang satu hari puasa, tak hari puasa, ataupun puasa Isnin Khamis saja. Puasa sunat yang terbaik adalah kalau ikut matan hadisnya Nabi sebut, afdalus salati salatu Daud. Solat malam yang paling baik solat Nabi Daud. Nabi Daud ni dia tidur sekejap, dia bangun, lepas tu dia tidur pula, dia bangun pula. Mana 2 kali bangun. Adapun afdalus siyamu Daud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sunat yang afdal adalah puasa seperti Nabi Daud, dia berpuasa sehari, dia berbuka sehari, selang sehari. Tapi tak ramailah yang mampu buat begini. Sebenarnya tak ramai yang mampu buat begini. Apabila sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As menyatakan keinginannya untuk banyak berpuasa, maka Nabi beritahulah kaedahnya, paling tidak pun, Nabi kata paling kurang kalau kamu boleh buat, kamu berpuasalah. Contohnya 3 hari dalam sebulan. Kalau nak puasa banyak lagi tu mungkin menimbulkan masalah kepada urusan kerja yang lain. Dan pesanan itu bukan sahaja kepada Abdullah bin Amr, juga disebut oleh Abu Hurairah sendiri. Dia kata Nabi berpesan kepadanya dengan 3 perkara, iaitu solat sunat duha, solat sunat witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa 3 hari dalam sebulan. Jadi kita boleh pilih sama ada kita, bergantung kemampuan kita. Jadi yang afdal adalah mengikut kemampuan masing-masing lah. Kalau seseorang tu mampu untuk tiru puasa Nabi Daud, okey, comel juga. Kalau dia tak mampu cara tu, dia pergi yang kedua, iaitu puasa Isnin Khamis 2 hari seminggu, ataupun paling kurang dia puasa 3 hari dalam sebulan. Terutamanya pada hari-hari putih 13, 14, 15. Jadi pilihan puasa sunat ni bergantung kepada kemampuan diri masing-masing. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Nak tanya pasal ni, orang Bunian ni memang wujud ke? Jika dimaksudkan bunian tu jin, betul lah. Itu istilah orang Melayu, kita sebut bunian, orang bunian. Dia bukan satu makhluk yang lain kecuali dia adalah jin juga. Dia makhluk yang gaib, hanya 2 sahaja, malaikat dan jin. Makhluk yang kita nampak di luar ni, manusia dengan binatang. Hak kita nampak, binatang, hak hidup bergerak lah, binatang dengan manusia. Makhluk hidup yang gaib, yang kita tak nampak, iaitu malaikat dan jin. Dia tak wujud istilah selain daripada 2 tu. Kalau kata orang bunian, itu jin itu. Jin. Memang wujud lah, memang benda tu ada lah. Betul ada. Betul ada. Cuma istilah kita, orang kita dia kata orang bunian. Sebenarnya itu istilah lain bagi kalimah jin. Kalau orang putih dia ingat, dia kata ada makhluk di luar angkasa, dia di luar bumi, itu disebut dengan UFO. Makhluk UFO tu pun ada disebut oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Sebenarnya itu juga adalah jin. Satu lagi soalan Ustaz, nak tanya pasal bomo belah batin ni. Ada kaitan dengan apa ni, kata pembedahan secara batin lah. Maknanya memang benda ni adakah boleh dilakukan ataupun memang apa ni tidak, mana tidak apa ni, orang kata tidak nyata lah. Itu nak tanya. Saya pun tak jelas, saya sendiri pun tak pernah bertemu lagi dengan orang yang terlibat secara khusus dengan rawatan batin ni. Macam mana dia boleh belah dada orang tu dengan tangan dia, lepas tu boleh keluarkan penyakit dalam perut, dalam badan. Lepas tu dengan tangan tu juga dia sapu, tiba-tiba bahagian kulit yang dibelah tu dah kembali bercantun, takut semula kemah molek. Jadi kita pun nak komen pun tak berani juga, tapi ia sesuatu yang sangat luar biasa lah. Luar biasa sebab kita kata Nabi SAW sendiri pun tak pernah buat rawatan begitu bila dia
jampi para sahabat. Paling tidak pun hanya setakat dia ambil tanah yang ada di bumi Madinah, lalu Nabi baca dengan bismillahi turbatina yashfi bihi saqimuna biri qati ba'dina. Di antara jampi yang Nabi pernah baca, dengan tanah yang ada di bumi Madinah ini, dengan air liu sebahagian kita, maka insya-Allah sembuhlah ia dengan izin Allah. Setakat tu yang kita tahu Nabi buat. Tidak siapa kata Nabi belah. Hak belah ni hak peringkat masa Jibril belah dah ada Nabi sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu Jibril, bukan manusia. Jadi kalau manusia boleh buat serupa hak malaikat Jibril buat kepada Nabi belah dada, yang dia kata ini rawatan secara batin, wallahu alam, saya nak kata macam mana tak tahulah. Kita nak tuduh dia guna jin pun kita tak berani, takut dia kata dia tak pakai jin ke pun kita tak tahu jugalah. Tapi semula Ustaz ayat tadi, ayat apa ni, Nabi bomor dengan tanah tadi boleh masuk dalam itu? Encik Ghazali ada dalam grup WhatsApp ke ada grup Telegram? Ada dua-dua. Ada dua orang wujud. Tak apa. Ada hadis macam tu ni. dalam Ni saja nak kongsi ni Ustaz. Pengalaman saya dulu sebelum saya buat pembedahan lah, sebelum pada pembedahan saya buat ultrasound, saya ada batu karang dalam hempedu. Oh gitu. Tiba-tiba saya pergi dengan pergi jumpa satu bomo dia Melaka ni, anak saya yang bawa sebab saya terlalu excited. Anak saya terlalu excited lah. Bila pergi bomo tu dia memang dia keluarkan batu lah. Saya pun bawa balik. Sebab tu saya kerja dengan USM. Saya jumpa balik doktor, saya tunjuk doktor, ni betul tak batu dalam perut? Dia kata bukan, dia kata ni bukan batu dalam perut, ni batu bukit dia kata. Lepas tu dia terus buat, saya pun minta buat ultrasound sekali lagi lah. Dia buat ultrasound, dia kata memang batu awak ada dalam hempedu ni, memang ada lagi. Tapi saya punya amat terkilai kan ada terlalu ramai lah orang yang yakin sangat dengan bomo di Durian Tunggal Melaka. Lepas tu, saya ni dengan kuasa Allah lah telah dijatuhkan sakit kanser usus. Jadi saya buat pembedahan. Jadi saya request dengan doktor buat pembedahan balik, kata batu yang dalam hempedu tu saya minta dia buang sekali lah. Memang adalah batu tu dia buang sekali lah. Saya amat terkilai lah dengan apa yang telah berlaku pada bomo yang berkenaan itu. Tapi memang ramai lah orang Cina, orang India semua ada pergi. Benda ni bomo ni di Durian Tunggal Melaka. Ya. Tu saya nak tanya Ustaz, bagi saya memang saya tak yakin lah, tapi dengan belah batin sebab zaman Nabi pun masa nak naik Isra Mi'raj tu pun malaikat bedah terus, bukan kata bedah batin kan. Ya bedah dulu. Itulah pendapat saya nya. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Encik Ghazali. Satu perkongsian yang sangat menarik. Jelas daripada cerita tadi, ialah apa yang dilakukan bedah batin itu adalah satu penipuan bagi saya. Penipuan sebab batu yang kita bawa sampel tu bila tunjuk pada doktor kata ni batu bukit. Sebab kalau batu karang dia lain, doktor akan kena. Betul. Dia sebab doktor kena. Dan bila buat ultrasound memang batu yang asal dalam pedu tu masih ada lagi. Tapi saya yang sedihnya ramai orang yang mempercayai itu yang saya rasa sedih tu, amat sedih tu. Dia begitulah dia kalau orang tu dia guna bantuan jin untuk menipu manusia, sebab ia dah setiap kali orang datang untuk dapatkan rawatan dia akan dapat duit, orang akan bayar. Ya itu betul. Dia guna kepentingan dia. Jadi kalau dia guna jin, kita kata maka jin itu yang menyebabkan dia telah berjaya menipu ramai manusia. Dia telah berjaya ramai menipu. Ya. Bayaran tu terlalu tinggi sampai 1,500. Bayaran. Dengan pembedahan tu maknanya lebih tinggi bayaran dia lagi. Dia lagi. Lebihlah. Tu saya amat sedih tu. Okey. Ya. Masih banyak ini kita kena beringatlah orang yang memperalatkan agama untuk kepentingan peribadi ni dia banyak bentuk. Salah satunya orang yang mungkin dia gunakan kaedah-kaedah rawatan dia anggap rawatan ni rawatan yang alternatif, tidak sama rawatan di hospital. Tapi mungkin helah dia tadilah dia nak layak kuluna amwalan nas bil batil. Itu juga dia nak makan harta manusia dengan cara yang salah, sebagaimana berlaku kepada golongan ahlul kitab yang ubah isi Taurat dan Injil, sebab tujuannya nak ada kepentingan tadilah nak pitih, nak duit. Jadi kalau dah jelas bahawa ini satu penipuan, saya rasa kalau pihak atasan lah, pihak yang lebih berautoriti tahu biar perkara ini boleh dikawal.
supaya tidak semakin ramai yang menjadi mangsa penipuan ini. Supaya benar-benar terbukti bahawa benda tu memang dah jelas menipu, sebab batu tu batu bukit. Dia mungkinlah masa dia buat tu jin dia tu bawa mari batu daripada bukit letak ni. Hak batu sebenarnya sebab mungkin jin tak ada kemampuan untuk keluarkan batu yang ada dalam pedu tu. Tapi untuk menipu orang lain, dia guna khidmat jin untuk bawa. Jadi nampak. Jadi terima kasih Cik Ghazali atas satu perkongsian yang sangat-sangat menarik tadi. Untuk kita lihat, bukan sahaja di kalangan manusia, bukan sahaja di kalangan jin yang ada syaitan. Betul lah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ayat 1 berapa dah? 114, 115 surah Al-An'am. Ada juga di kalangan manusia yang menjadi syaitan. Syayatinal insi wal jin. Syaitan manusia dan jin. Jadi kita Ustaz, berdiskusi. Ustaz, Ya, adalah. Ustaz, boleh ulang balik apa ni? Nabi berdoa tadi bismillah apa? Bismillah tarbatan apa? Bismillahi turbatu biturbati ardina biriqati ba'dina yushfa bihi mariduna. Boleh buka apa kita dah. Bismillahi turbatu ardina. Hadis ni ada dalam Sahih Bukhari, ada dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin dalam bab jampi, bab apa dia berobat lah. Bismillahi turbatu ardina. Tapi ada setengah ulama kata doa ni dia khusus untuk bumi Madinah. Ala kulli hal kita guna untuk dengan yalah ini ikhtiar lah, kita dengan yakin bahawa Allah Taala menyembuhkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, di antara yang Nabi baca untuk lil maridi, untuk orang yang sakit, itu bibuzaqihi. Buzaq ni mana dengan air liu, dengan air liu, batu letak di jari, orang Kelantan kata tik hujung jari di lidah air liu, lepas tu baca Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa saqimuna biizni rabbina. Dengan nama Allah kita guna tanah tepat kita, bumi ni bumi Madinah, riq air liu juga. Air liu Nabi guna itulah untuk disembuh orang yang sakit dengan izin Allah. Bukan air liu tu jadi sebab sembuh, dia tu sebagai ikhtiar dia. Ini adalah perbincangan ulama tentang hadis ni. Boleh rujuk dalam Riyadhus Salihin dan dah ada di sini. Nanti saya akan nanti insya-Allah adalah jemaah kita akan share dalam grup nanti. Wallahu a'lam. Kita berdiskusi, masa kita dah lewat. Terima kasih kepada semua. Kita sambung esok pula lah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam, afwan. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz, juga Ustaz Rashdan. Jazakallah khair. Terima kasih.